Ni sebenarnya dia punya favourite ever, dia punya telekung. So memang tidak akan dibasuh. Kita cari jawapannya dalam kapsul hiburan BHTV Uppercase. Tidak mudah untuk memadamkan rasa rindu, lebih-lebih lagi jika yang dirindu itu terlebih dulu dijemput ilahi. Akui pelawak terkenal Shuaib Sepatu sejak pemergian isteri tercinta Siti Sarah Raisuddin pagi Isnin lalu akibat jangkitan COVID-19, perasaan itulah juga yang mencengkam dirinya. Meskipun payah untuk menghakis gejolak itu, namun kerinduan terubat juga dengan sehelai telekung peninggalan arwah. Pemergian Siti Sarah pada Hening 5.13 pagi Isnin 9 Ogos 2021 begitu membekas dalam diri Shuaib kerana tiada sepatah pun perkataan yang ditinggalkan isterinya itu. Sebaliknya, linangan air mata Siti Sarah yang dilihat menerusi panggilan video sebelum dia menghembuskan nafas terakhir akan terus tersimpan kemas menjadi kenangan terindah untuknya. Cabaran dengan anak-anak ni lah apabila, sebab sebenarnya diorang memang dah dia dah faham, dia dah tahu, sebab dia dah tahu yang mak dia dah tak ada, dia faham. Tapi kadang-kadang bila dia teringat ataupun ada soalan-soalan yang dia rasa macam muskil, dia akan terus tanya. Itu yang cakap dia memang kadang-kadang memang cemas betul saya nak jawab. Ni baru tadi lepas maghrib Martin tanya, Daddy, ibu kat syurga kan, tapi dia buat apa lah sekarang ni? Saya jadi macam, Allah, macam mana aku nak jawab kan? Soalan ke kubur tu adalah soalan petang tadi. Bila kita boleh pergi kubur? Talita, saya tak silap saya Talita tanya. Bila kita boleh pergi kubur lah? Kan? Dia kat mana? Kubur dia kat mana? Oh, kubur dia dekat dekat dengan rumah Wak, dekat kampung Pusu Gombak. Jauhnya. Oh, tapi bila kita boleh pergi? Tengoklah nanti dia kena check lah macam mana nak pergi sana kan. Itu lah dia. Dia memang dia akan melintas, dia akan tanya. So, saya tak tahu sebab situ nak kena check dekat tempat tu sebab tempat tu dia kubur, ada kubur orang biasa dan juga untuk COVID. So untuk COVID orang cakap mungkin dia ada yang menjaga. Saya tak tahu, wallahu alam boleh ke nak datang dan masuk. Macam contoh semalam tak silap saya Zizan ada sampai dekat kubur petang tapi dia tak masuk sebab ada pagar. Saya wallahu alam sama ada boleh masuk ke tidak. Tapi kalau boleh masuk, memang saya nak bawa anak-anak. Sebab diorang dah faham dah. Dia dah tahu dah. Sebab kadang-kadang di antara diorang pun dah mula, pasal ada juga anak abang ipar kat sini. So, kadang-kadang sesama diorang pun dia akan borak-borak dah. Dia macam, tadi saya dengar dia borak. Talita, dia tak sedih ke? Ibu dah tak ada. Sedih lah juga kan. Sebab dia sedih. Saya tak tahu maksudnya adakah diorang fikir yelah budak kan, saya tak tahu seserius mana, tapi bila dia rasa macam betul lah mak aku tak ada kat rumah ni kan. Itu yang keluar ayat-ayat macam contoh Martin tiba-tiba je saya ingatkan dia dah tidur, jadi Martin rindu ibu. Dia memang macam tu lah budak kan. So turun bawah, ini bukan mimpi, ini betul ni. Dia tak ada. Kita tahu kalau orang tu jauh,
kan, orang tu masih ada dalam Malaysia, kita kok mana pun lah, walaupun jauh tapi kita still boleh jumpa. Tapi ni dia maksud dia dah tak ada dalam muka bumi kan. Dia InsyaAllah ni sebenarnya dia punya favourite ever, dia punya telekung. So memang tidak akan dibasuh. Sebab dia memang suka telekung ni. Dia jarang pakai telekung lain. So alhamdulillah lah, sebenarnya ada peninggalan dia yang insyaAllah lah akan mengikut ke mana-mana, insyaAllah. Paling beruntun hati apabila bapa Allahyarham, pelakon dan penyanyi terkenal era 1980-an, Raisuddin Hamzah menyifatkan pemergian anaknya itu turut meragut jiwanya hingga dunianya menjadi kosong dan sepi. Sebenarnya apa yang berlaku, apa yang terjadi adalah satu ketentuan yang dah ditetapkan oleh Allah. Bukan rancangan kita, bukan rancangan siapa-siapa. Ini yang dikatakan takdir, ini yang dikatakan ketentuan, ini yang dikatakan nasib. Sampailah pada malam, Syuaib datang jumpa saya. Syuaib datang, dia dengan senyum, "Bah, orang nak pergi hospital." Pergi hospital. Dia berlutut depan saya dan dia kata, "Siti dah tak ada, bah." Saya rasa dunia ni macam sesepi-sepinya. Kalau saya nak bagi tahu macam mana perasaan, saya rasa tuan-tuan lebih faham. Hati ini takkan rapuh mencintakanmu. Aku tak peduli walaupun berulang lagi. Selepas lebih 48 jam bertarung nyawa, Siti Sarah akhirnya tewas. Kematiannya diratapi namun membuka mata banyak pihak apabila satu demi satu kebaikan arwah didedahkan. Rata-rata mereka yang dekat dengan Allahyarham dan juga individu yang pernah dibantunya menyifatkan Siti Sarah seorang yang pemurah dan suka bersedekah sepanjang hayatnya masih ada. Okey, Sarah ni adalah seorang juga seorang yang suka bergurau juga, macam hari ni saya pakai Loveta, dia bagi, kata saya cakap dengan dia, "Sarah, kenapa nak bagi?" Kata, "Kakak berdosa kalau tak bagi tau." Kata, "Berdosa besar tau tak bagi kat kakak." Kata, lepas tu dia kata, "Kakak nak kalah apa, jom just tahu-tahu sampai aja." And then yelah, we share a lot of things. Sometimes we exchange food and benda-benda macam tu, and dia akan support whatever yang you buat. Tak pernah bersangka buruk dengan orang, and I shall say that she is a very, very, very good friend. Thank you, Sarah, for the relationship, for the friendship. Thank you so much for the friendship. Arwah ni banyak sangat benda yang baik pasal dia. Dia ni orang yang sebaik-baik umat, sebaik-baik kawan. Dia tak pernah berkira tau. Saya kahwin, dia yang excited, dia yang uruskan. Arwah ni, dia adalah orang yang kalau dalam tangan dia ada 5 sen, kau ambillah 40 sen, bagilah aku 10 sen. Dia memang sangat baik, memang sangat kuat berderma. Dia ni macam ibarat adik kat saya. Dia bawa saya masuk family dia, mak bapak dia macam mak bapak saya, adik-beradik dia memang adik-beradik saya. Memang most of the time dia memang baiklah.
Dan dia adalah orang yang dia punya sifat setiakawan sangat kuat. Dia walaupun dia artis, dia akan cari kita. Dia akan call kita, babe, kau okey tak babe? Kau sihat babe? Dia akan tanya kita. Dari segi kawan, kan Sarah adalah manusia yang sentiasa ambil tahu pasal kawan-kawan. Tambah-tambah macam sekarang, keadaan yang begitu sukar genting ini pun, dia still lagi bertanya kehidupan. Dia memang ambil berat lah dengan kawan-kawannya. Dia tak pernah, dengan Syah ni dia tak pernah berkira langsung. So memang Masya Allah, dia semua menolong Syah banyak dalam keadaan yang daripada awal sampai sekarang sama je. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Sungai Pusu jam 1.20 tengah hari. Selamat berpulang ke negeri abadi Siti Sarah. Moga jasadmu tenang di sana bersama roh para solihin. Kami, warga kerja Uppercase dan Berita Harian mengucapkan takziah kepada Syuib, anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan. Al-Fatihah.